Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Wa qala ta'ala bismillahirrahmanirrahim, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahul azim. Amma ba'd. Sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian, pertamanya kita merakamkan jutaan terima kasih kepada Institut Dato' On yang telah memberi ruang kepada saya untuk kita bersama-sama berkongsi pengalaman, berkongsi cerita, berkongsi untuk kita menambahkan lagi keimanan dan ketakwaan kita sesuai dengan tujuan hasrat daripada kita berpuasa adalah untuk mencapai dan meningkatkan ketakwaan kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sesungguhnya sesuatu yang berguna kepada kita adalah sesuatu yang dapat mencapai yang akhirnya menuju kepada jalan takwa. Dan jalan takwa ini nanti kemudiannya ganjarannya di sisi Allah ialah syurga. Dan salah satu daripada cara untuk kita membuka pintu syurga untuk setiap daripada kita dengan pelbagai amal-amal soleh kita. Satu daripadanya adalah dengan amalan berpuasa. Di mana daripada 8 buah syurga yang disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pintu-pintunya, salah satu daripada pintunya yang disebut oleh Rasulullah ialah pintu Ar-Rayyan, iaitu sebuah pintu syurga yang dikhususkan untuk orang-orang yang melaksanakan syurga, yang melaksanakan puasa. Maaf. Dan puasa yang dilaksanakan hari ini yang kita buat, alhamdulillah yang telah beberapa hari kita melaluinya, saya percaya sedikit banyak telah rechargeable kita punya keimanan dan ketakwaan kita. Semakin hampir kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebab kekurangan diri kita yang kita tahu sekarang ini, kita adalah makhluk Allah, hamba-Nya yang serba-serbi lemah. Kita tak makan, kita dah terasa lemah dah kita. Kita tak minum, kita terasa dahaga. Kita tak dapat melaksanakan aktiviti yang biasa kita buat, kita rasa macam tak berapa selesa. Ini semua sebenarnya nak menunjukkan sebenarnya kita adalah makhluk Allah, hamba Allah yang sebenarnya ada peraturan yang dibuat oleh pencipta kita untuk kita menjadi manusia yang lebih baik. Pastinya daripada puasa ini sebenarnya nanti hujungnya akan menjadikan kita orang yang lebih baik. Lebih baik di sisi manusia yang lain dan juga di sisi Allah Subhanahu wa taala. Sebab itu diberikan satu tugasan istimewa untuk kita dalam waktu-waktu tertentu adalah untuk kita mengamalkan ibadat-ibadat yang tertentu. Ada ibadat yang dilakukan pada waktu malam sahaja. Sembahyang tahajud itu dilakukan sebelah malam sahaja. Ada ibadat yang dilakukan dalam masa-masa tertentu seperti dalam bulan-bulan Muharram, dalam bulan Zulhijjah. Dia ada aktiviti ataupun amalan-amalan tertentu yang khusus pada masa-masa tersebut saja. Manakala yang namanya berpuasa ini hanya khusus dalam bulan Ramadan saja yang difardukan. Sebab tu Allah sebutkan, wahai sekalian orang-orang yang beriman, difardukan kepada kamu untuk berpuasa, iaitu dalam bulan Ramadan. Itu pun pada waktu siang sahaja. Nak menunjukkan kepada kita ada ibadat-ibadat tertentu difokuskan, ditentukan, ditetapkan pada hari-hari, pada masa-masa yang tertentu. Jadi kesempatan bulan Ramadan ini untuk kita ambil peluang siangnya yang dikatakan Syahrus Siyam, bulan untuk kita berpuasa, menahan diri daripada makan, minum dan apa-apa juga keperluan syahwat. Kita sekat dia, kita jaga dia, kita tahan dia untuk kita memenuhi keperluan untuk beribadat kepada Allah secara khusus. Inilah yang dikatakan keistimewaan bulan Ramadan. Dan setelah kita berpuasa dalam keadaan letih, lesu, penat, haus, dahaga, banyak aktiviti-aktiviti yang biasa kita buat tak dapat kita buat, pastilah di sana ada ganjarannya, ada upahnya.
yang saya percaya semua upah ni orang menanti-nanti akan upah daripada kerja-kerja yang dia buat. Tuan-tuan buat suatu kerja, biasanya telah dijanjikan upahnya. Dijanjikan upahnya sama ada selesai kerja ni akan diberi upah ataupun mungkin secara bulanan dan sebagainya. Tetapi upah ini akan memberikan rasa gembira, rasa seronok pada kita. Dan apatah lagi yang menjanjikan upah ini ialah Allah Subhanahu wa taala. Allah yang tidak pernah memungkiri janji dan dia akan memberikan yang namanya ganjaran upah daripada kerja yang kita dah buat. Dan kerja kita buat ni memang kerja yang sebenarnya memang agak sukar, agak susah, agak orang kata tak selesa. Kalau kita tengok anak-anak kita yang baru dilatih untuk berpuasa tu, kalau macam tengah hari tu dengan penatnya, dengan letihnya, dengan nampaknya orang kata lepak lah ya, sampaikan anak kita merengek-rengek nak untuk berbuka puasa, maknanya nak menunjukkan susahnya amalan berpuasa ini, sehingga ada yang kata macam tak nak berpuasa, sampai cari alasan-alasan untuk tak nak berpuasa. Tapi tuan-tuan bayangkan upahnya nanti, ganjarannya, sesuatu yang Allah tawarkan, sesuatu yang terbaik. Apa dia? Ganjaran syurga. Dan memang bila disebutkan puasa ini, dia amat berkait rapat dengan ganjaran syurga. Bila Allah sebut tentang ganjaran syurga ini, pastilah satu tawaran yang istimewa. Pastilah tak akan sama orang-orang yang tak dapat ganjaran syurga dengan orang yang mendapat ganjaran syurga. La yastawi ashabun nar wa ashabul jannah. Ashabul jannati humul faizun, kata Allah. Tak akan sama orang-orang yang berdosa yang akan dimasukkan ke dalam neraka dengan orang-orang yang berbuat kebaikan yang akan dibalas dengan syurga. Yang dikatakan orang-orang yang akan masuk syurga inilah orang-orang yang berjaya. So kita nak berjaya, dan hujung berjaya, kejayaan kita ini nanti dibalas dengan yang namanya syurga. Walaupun dengan penat, haus, letih, kering, tekak, nak bercakap pun susah, nak sebut tuan-tuan, tapi ujungnya nanti ada kegembiraan. Dalam hadis lain yang Allah sebut tentang kegembiraan ini bagi orang yang berpuasa itu farhatan, dua kegembiraan. Yang dikatakan farhatun inda iftar, inda fitrihi, iaitu dia berbuka itu dia akan merasa gembira, seronok dapat makan. Bayangkan tuan-tuan, biasanya ramai orang kita ni lah, kita ni kalau dah menghadap hidangan tu, bayangkan depan tuan-tuan ni telah ada air yang sedap-sedap, makanan yang sedap-sedap, kuih yang sedap-sedap. Semua kita ni tengok tu rasa dengan penuh kegembiraan. Masa ini rasanya waktu yang paling berharga ialah waktu untuk kita menanti laungan azan. Laungan azan, sama ada radio ke surau yang berdekatan, masjid yang berdekatan, kita menunggukan yang itulah tu. Penting betul. Kadang-kadang sampaikan kita menyalahkan Pak Bilal ni pasal bila lambat sangat ni. Apa ni azan ni, dia minum dulu ke? Dia makan dulu ke sampai dia lambat azan? Sebab kita menunggukan azan dia. Tapi nak sebut tuan-tuan, itu semua watak-watak yang penting dalam masa kita berpuasa dan masa-masa yang cukup kita kata berharga. Azan saja kita terus makan. Maknanya nak sebut tuan-tuan, nilai kegembiraan itu pada masa itulah amat seronok. Walaupun mungkin ada setengah orang dia tak mampu nak berbuka puasa macam yang kita ni penuh atas meja. Dia mungkin berada dalam kenderaan, cukup dengan mungkin satu dua jenis biskut agaknya ataupun kurma sahaja, cukup dengan itu pun sudah satu kegembiraan bagi kita dalam masa kita nak berbuka. Apatah lagi nanti masa kita nak sambut raya, lagi seronok. Dan satu lagi yang Allah simpan, dia kata inda liqa'i rabbih, untuk kita bertemu dengan Tuhannya. Bayangkan tuan, keseronokan utama nanti kita ialah dapat bertemu dengan Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala, dan pastinya lah pertemuan itu berlaku dalam syurga. Dan syurga ni tuan-tuan, satu tempat yang istimewa yang Allah sediakan bagi orang-orang yang berjaya. Dalam syurga nanti memang ditawarkan sebagai pelbagai bentuk kenikmatan. Kalaulah boleh dibayangkan satu nikmat yang sedang kita dapat dalam dunia sekarang ini, tuan-tuan dapat sihat, tuan-tuan dapat berjalan sana sini, tuan-tuan dapat berziarah, melawat sana sini, dapat berpakaian yang cantik-cantik. Tapi tuan-tuan, itu baru 1/99.
ada 99 lagi kecantikan, ada 99 lagi nanti kebaikan, kesedapan dan sebagainya, keindahan, semuanya itu nanti akan ada lagi 99 yang Allah sediakan untuk kita. Bayangkan betapa seronoknya kita nanti, kegembiraan yang memang tiada taranya. Sebab itu tuan-tuan, nanti di syurga yang dijanjikan dalam bulan puasa ni, Allah buka pintu-pintu syurga. Bahkan ada hadis yang menyebut dalam bulan puasa ini, Ramadan ini, Allah hiaskan lagi syurga tadi bertambah cantik lagi supaya menarik minat untuk kita untuk memasukinya. Macam rumah tuan-tuan dah cantik dah. Rumah dah cantik, dah besar, dah langsir, semua dah okey. Bunga-bunga pun dah okey. Tapi bila menjelang kata kita, anak kita nak kahwin ataupun kita sendiri nak melangsungkan pernikahan, rumah kita hias lagi. Ditambah pelamin, ditambahkan cahaya, ditambahkan menu-menunya. Itu semua sebab nak menyambut sesuatu yang istimewa. Nak sambut sesuatu yang istimewa, kita buat tambah lagi hiasan-hiasan. Apatah lagi yang masa namanya syurga ini nak terima orang-orang yang istimewa. Orang-orang yang dapat melaksanakan puasanya dengan penuh kesyahduan, dengan penuh keimanan, dengan penuh ketakwaan, yang Allah kata nanti akan dibalas dengan syurga yang terbaik. Syurga tuan-tuan, kalau kita nak bayangkan cukup dengan pokok-pokoknya. Pokok-pokoknya cukup indah, berwarna-warni, berbuah yang lebat, berbuah dengan rasa yang cukup seronok lah. Tak ada rasa pahit, tak ada rasa masam, tak ada rasa masin. InsyaAllah buah-buah di syurga yang dipetik akan tumbuh semula. Nak itu dari segi pohon-pohon saja. Dengan buah yang, dengan pohon yang rendang, yang besar, yang ada riwayat mengatakan kalau kita berjalan di pohon itu saja makan masa ratusan tahun agaknya. Tapi itu nak bayangkan dunia indahnya gambaran pokok-pokok saja. Itu belum cerita lagi dengan tambahan bangunan-bangunannya, bidadari-bidadarinya, yang memang Masya Allah. Kalau kita sekarang ni ada melihat ada orang yang dikatakan orang-orang yang tercantik di dunia, itu pun tak akan sama dengan bidadari yang disediakan untuk kita nanti dalam syurga. Itu bidadari. Belum lagi makanan-makanannya. Belum lagi permaidani, permata, intan, berlian lagi. Subhanallah tuan. Pendek kata yang namanya syurga ini, Masya Allah, tempat kenikmatan yang tertinggi sekali. Sebab nanti dalam syurga tuan-tuan, kita tak akan ada rasa namanya penat, ada rasa letih, ada rasa orang kata tak selesa, tak ada. Dengan cuacanya yang nyaman, dengan tempatnya yang hebat, dengan haruman-harumannya yang wangi, Masya Allah. Nanti tuan-tuan tidak akan rasa penat, dan kita tidak akan dikatakan merasa jemu. Kita ni kalau dekat dunia, hari ni tuan-tuan berbuka, hari ni nasi lemak, besok pun nasi lemak, semalam pun dah nasi lemak. Asyik nasi lemak aja. Kalau 30 hari tuan-tuan berbuka dengan nasi lemak, jemu tak agak-agak? Ui, mestilah rasa jemu lah kita nak makan nasi lemak aja ya. Ada orang berbuka dengan roti canai, pagi sahur roti canai, berbuka roti canai, tengah-tengah malam pun makan roti canai. Asyik canai je. Mr. Canai. Contoh aja. Tapi nak sebut kita akan merasa jemu kalau kita makan. Mungkin makan lauk apa pun kita makan, kuih apa pun kita makan, sampai satu peringkat kita akan rasa jemu. Tapi nanti yang namanya syurga, dia tidak akan rasa jemu tuan. Dia tidak akan rasa jemu. Kita nak buat apa pun, kita tak akan rasa jemu nanti. Bahkanlah minta maaf cakap, kalau kita dekat dunia ni, kadang-kadang dengan pasangan hidup kita pun kadang-kadang kita jemu. Tengok isteri kita, contoh yang dah 30 tahun, 40 tahun dengan isteri dia, ataupun si isteri dengan suami yang dah 20 tahun, 30 tahun, daripada kurus dah jadi gemuk, gemuk dah jadi kurus balik, daripada rambut penuh hitam dah jadi putih, dah jadi gondol terus dah. Tengok pun dah jemu dah. Gigi pun dah tak ada dah. Kita rasa jemu dengan pasangan kita. Tapi nanti syurga tuan-tuan, kita tak akan jemu dengan pasangan kita selama-lamanya.
Sebab dia akan maintain macam tu je. Sebab kita pun tak akan ada rasa sakit dekat sana. Tuan-tuan nak sakit kat sinilah sekarang ni. Dunia ni lah tempat kita nak rasa sakit. Kita nak rasa penat sekarang ni, inilah sekarang ni, di dunia ni. Penatlah dengan berpuasa, penatlah dengan membaca Quran, penatlah dengan kita sembahyang. Kita rasa macam penat, itu sekarang tuan. Tapi nanti di syurga tak akan rasa penat. So penat itu sekarang ni. Nanti insya-Allah, oleh kerana dia tidak akan rasa penat lagi, tak ada rasa penat, tak ada rasa letih tuan. Maka berusahalah sekarang. Kalau sekarang ni pun kita menghabiskan banyak harta kita. Sekarang ni asyik nak memberi saja. Jalan sikit sana ada orang tadah minta. Jalan depan sikit lagi ada masjid pula minta. Jalan lagi depan lagi mungkin tak apa lagi lah yang minta. Tapi tuan-tuan, kat sinilah nak kita beri. Berilah sekarang. Nak sedekah. Sedekah bulan Ramadan adalah paling afdal. Afdalus sadaqah fi Ramadan, kata Rasulullah. Sedekah yang paling afdal adalah dalam bulan Ramadan. Sebab Allah gandakan. Istimewanya Ramadan ini, kerana apa juga amalan kita buat, insya-Allah Allah gandakan. Gandakan bukan dengan nilai yang sikit tuan. Dalam amalan-amalan biasa, disebut dalam hadis, kita ni akan digandakan setiap amalan kita itu dengan 10 kali ganda. Buat satu dapat 10. Dan ada riwayat mengatakan 10 hingga 700 kali ganda. Tapi yang namanya puasa, Rasulullah kata Allah beritahu dia akan beri lebih daripada itu. Tak ternilai lagi, bukan lagi setakat 700 kali ganda, bahkan mungkin lebih. Tergantunglah kepada amalan-amalan yang kita buat, keikhlasan yang kita ada. InsyaAllah tuan-tuan, itu ganjarannya berlipat kali ganda. Maka apa yang saya nak sentuh dalam petang ini, oleh kerana Allah dah sediakan ganjaran yang terbaik untuk kita, yang namanya syurga. Yang namanya syurga ni yang insya-Allah syurga Ar-Rayyan secara khusus untuk orang yang rajin berpuasa. Bukan setakat dalam bulan Ramadan, luar Ramadan pun dia berpuasa. Memang dia dah jadi satu kebiasaan bagi dia ini mengamalkan puasa. Bukan setakat dia dapat sihat, bukan setakat dia dapat menjimatkan dia punya perbelanjaan, dia jadi kaya. Bukan setakat dia akan bertambah rakan-rakan yang akan bersama dengan dia kerana dia lebih berbaik dengan orang lain. Tapi tuan-tuan, dia akan disediakan satu tempat yang paling nikmat yang namanya Ar-Rayyan. Walaupun Ar-Rayyan sekarang ni kita tahu ada anak-anak kita yang dinamakan dengan nama Ar-Rayyan. Tak apalah, alhamdulillah. Moga-moga dia akan dapat mengamalkan amalan puasa, kerana hanya orang yang berpuasa sahaja layak untuk mendapat yang namanya syurga Ar-Rayyan. Syurga ini insya-Allah tuan-tuan, yang Allah kata qul a'unabbiukum bi khairin min dzalikum lilladzina taqau 'inda rabbihim jannatun tajri min tahtihal anhar khalidina fiha wa azwajum mutahharatun wa ridwanum minallah wallahu basirun bil ibad. Nak sebut Allah kata, maukah aku beritahu pada kamu wahai Muhammad, bahawa ada benda yang lebih baik daripada yang ditawarkan di dunia ini, yang dikatakan isteri, anak, harta benda yang banyak dari segi emas, perak, adanya kenderaan-kenderaan yang pantas. Kalau zaman dulu kuda, kalau zaman sekarang ni kuasa kuda. Ataupun kita ada ladang, ada ternakan dan sebagainya. Yang itu Allah kata aku ada sediakan yang lebih baik bagi orang-orang yang bertakwa. Siapa orang yang bertakwa? Termasuklah tadi orang-orang yang berpuasa. Apa yang disediakan? Allah kata jannatun tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Bayangkan ya, syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Dan kekallah mereka di dalamnya, disertakan dengan isteri-isterinya yang sentiasa suci bersih. Isteri yang sentiasa suci dan bersih. Wa ridwanum minallah, dan juga redha daripada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah kata Allah Maha melihat. Nak digambarkan syurga ini mengalir di dalamnya sungai-sungai. Saya teringat ada satu kisah yang diceritakan seorang Jerman, katanya, seorang Jerman, ya. Dia ni tengah selalu membayangkan rumah-rumah yang pernah ditulis dalam kitab-kitab terdahulu. Ada kaum-kaum yang satu kaum dia akan buat menulis ataupun dia menggambarkan bagaimana rumah-rumah mereka pada zaman itu.
Lalu dibuatlah rumah macam ini, ada suku ini buat rumahnya macam gini. Orang Arab rumahnya macam mana, orang Cina rumahnya macam mana. Berdasarkan teks-teks kitab yang mereka ada. Mungkin bagi orang Yunani, orang Afrika, orang mana-mana lah. Itu secara umum. Tapi maka tuan-tuan, satu ketika dia terbayang. Agaknya bagaimana rumah-rumah pada masa akan datang. Bila dia membayangkan rumah masa-masa akan datang, dia fiction lah ya. Cuma dia kata based on kepada kitab-kitab. Dia berasaskan kitab. Jadi dia tengok dalam kitab, kebanyakan kitab-kitab yang lain, Taurat, Injil, dalam Quran dan juga kitab-kitab orang-orang Hindu, kitab Chinese dan sebagainya. Tapi tak banyak yang menggambarkan rumah-rumah dalam syurga. Tak banyak. Maka dalam pada itu dia nampak dalam Quran sahaja ada menggambarkan rumah-rumah akan datang dalam syurga. Antaranya itulah ayat jannatin tajri min tahtihal anhar. Syurga-syurga yang mengalir di dalamnya sungai-sungai. Lalu pun dia buat menggambarkan rumah dia dan dia buat satu rumah. Dalam rumah dia itu dia buatkan aliran sungai dalam rumah dia. Dia buat aliran sungai. Maknanya dibuatkan satu mesin. Jadi air itu dimesinkan, air itu akan mengalir dalam rumah dia dan pusing balik masuk keluar balik dan sungai yang dibuat tadi itu dia punya saluran itu akan melalui ruang tamu rumah dia. Satu ketika selepas dia balik daripada lawatan kerjanya dekat kawasan Eropah lah ya, yang lain negara-negara lain, akhirnya dia balik kepada negara dia. Jadi dia bila balik negara dia balik ke rumah dia yang dia baru siapkan tadi. Biasanya dia kata kalau dia balik ke luar negara tu biasanya makan masa dalam 2 minggu lah baru dia rasa relax, nak tenangkan, baru dapat sesuaikan cuaca dan sebagainya. Tapi dia kata bila dia masuk ke rumah dia yang baru, bila dia onkan lampu, onkan muzik, dia onkan air yang mengalir, rupanya dia kata dalam tempoh yang sekejap dia rasa cukup relax. Lepas 5 minit dia dah rasa dah lega, dah rasa dah pulih macam 2 minggu yang biasa diperlukan. Lalu dia pun tanya apa yang menyebabkan dia rasa macam dah rasa seronok dah rasa pulih dah daripada benda-benda yang macam memenatkan, yang dia travel banyak negara. Jadi dia kata dia tutupkan lampu macam tak ada apa lagi, macam biasalah. Dia tutupkan muzik macam okey lagi. Tapi bila dia tutupkan air yang mengalir, dia kata macam something wrong. Macam tak kena. Hidupkan balik, dia rasa, rupanya air tadi. Aliran air yang mengalir dalam rumahnya itu, rupanya memberikan kerehatan, memberikan ketenangan, memberikan keseronokan, menghilangkan keletihan. Masya Allah tuan, dia akan balik pugar, segar semula. Masya Allah, itu belum dia minum air itu. Ini syurga tuan. Bayangkan syurga, rupanya bila kata macam ni gambaran syurga, rupanya betul lah. Syurga ni, bila dikatakan mengalir di dalamnya air-air, subhanallah tuan-tuan, dia menyeronokkan, menenangkan, memulihkan tenaga kita, dan seterusnya tuan-tuan, air yang mengalir tadi dalam syurga disediakan dalam bentuk air-air yang cukup lazat. Walaupun airnya biasa, tapi airnya cukup lazat. Airnya nanti akan ada juga dalam bentuk air yang istilahnya madu. Ada susu, ada arak yang dihalalkan, arak yang terbaik, dan kemudian ada air biasa. Yang kesemua ini tuan-tuan disediakan untuk kita bagi orang-orang yang berjaya melalui ujian-ujian sepanjang kita berada kehidupan di dunia ini, di mana dengan kehidupan yang penuh dengan susah payah, kehidupan yang banyak cabaran, cobaan, godaan, macam-macam sekarang ni tuan. Godaan air sirap di depan tuan-tuan tu, tuan-tuan kalau orang tak ada, toleh kiri, toleh kanan, memang meleleh-leleh rasa kan. Memang kena pula kita memang haus, dahaga, penat, letih, tengok ajaib. Toleh kiri, toleh kanan macam tak ada orang. Ni kalau aku telat tak ada siapa yang nampak. Tapi kerana iman, kerana takwa, kerana kita dalam bulan puasa, puasa kita hanya kerana Allah, kita tak ambil air itu. Dulu masa saya ingat masa saya kerja-kerja dululah, zaman remaja-remaja saya dulu, saya pernah kerja kilang dulu, kebetulan bulan puasa. Memang penat tuan, dengan besi-besinya, dengan bisingnya, dengan panasnya, dengan kilang pun pakai tak ada aircon, Masya Allah tuan.
Tapi bila masuk bilik air, tengok bergantung air sirap. Uish, air sirap siapa ni? Ini siapa punya air sirap ni? Memang sedap sungguh tuan nampak. Kita puasa, sedap sungguh. Tapi tuan-tuan kerana iman, kerana takwa tadi kita tak ambil. Kerana kita tahu Allah lihat apa yang kita buat. Lantaran itulah dengan harapan semoga puasa kali ini kita adalah puasa yang terbaik. Puasa yang boleh insya-Allah meningkatkan keimanan, ketakwaan kita. Sebab itu niat yang betul, pelaksanaan yang betul, strateginya betul, insya-Allah tuan-tuan, bukan setakat dunia kita akan dapat nikmatnya dengan kesihatan, dengan kebaikan, dengan persaudaraan dan sebagainya, tapi yang lebih penting nanti Allah balas kita dengan satu yang namanya syurga Ar-Rayyan. Sekian dulu, mohon maaf atas apa juga kesilapan dan kekurangan. Yang baik semua datang daripada Allah. Kita hanya berusaha dan insya-Allah tuan-tuan di kesempatan lain kita akan bertemu kembali. Aqulu qauli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.